kaji betul tak dia adalah institusi yang betul-betul melabur dalam sistem tu. Kadang-kadang disebut je kami bersandarkan kepada emas. Sebenarnya syarikat tu tak wujud pun. Banyak ada penipuan sekarang. Dengan apa? Janji dia, janji dividen yang tinggi. Janji dia dividen tinggi. Biasanya dividen kalau lebih daripada 30, lebih 20 tu pun nak kena hati-hati dah. Kalau disebut 100%, kan, hati-hati. Mana ada dia. Kalau konsep yang MLM MLM saya tak cerita ke tadi. Yang tadi Puan Masyuk tadi antaranya MLM. MLM ni Ustaz Zahrudin dia dah buat satu artikel panjang tentang MLM. MLM ni boleh jadi haram, boleh jadi harus, boleh jadi haram, boleh jadi harus lah. Dia ada sebab-sebab dia. Tapi saya nak jadi mudah kata, banyak MLM ni dia jadi membawa masalah sebab orang itu dapat sesuatu benda tidak ada usaha. Dalam Islam, bila kita nak dapat profit ataupun nak dapat untung, dia mesti ada unsur usaha. Jadi kat situ argument dia mengapa LM ada masalah sedikit, sebab upline tu dia goyang kaki je. Dia dapat sesuatu benda tu. Itu isu dia. Panjang nak cerita pasal benda ni. Saya bagi secara kasar je lah. Tapi nak cerita awak boleh search ni dalam internet. Artikel daripada Dr. Zahrudin. Even Fatwa Jakim pun dah keluarkan fatwa khas untuk MLM. Macam mana dia kata benda tu boleh jadi harus, benda tu boleh jadi salah. Ustaz Zahrudin atau apa, dia tak quote tau. Contoh CNI halal, ni halal. Dia tak boleh quote sebab sistem aplikasi MLM ni, setiap sistem MLM berbeza-beza. Kaedah dia punya, road dia tu, cabang ni tak sama tau. Jadi hanya orang yang dalam terlibat dengan MLM tu sendiri sahaja yang boleh mengatakan itu okey. Sebab itu kalau kita nak pergi mana-mana institusi pelaburan, dia ada panel syariah. Itu yang panggil tadi Security Commission tadi, ada jawatan kuasa syariah. Biasanya institusi-institusi yang betul, dia mesti ada panel syariah. Panel syariah itulah yang mengenal pasti sama ada syarikat kewangan itu okey kita okey. Satu trend juga. Nak buat pelaburan, okey saya cakap lah. Ni mungkin kata kasar. Kalau kita bangun pagi buat apa? Semayang. Lepas tu mandi biasanya apa kita buat selain mandi? Gosok gigi. Kita akan melabur, betul tak? Kita akan membuat pelaburan. Betul? Pelaburan tu berlaku sebab apa? Sebab ada input. Input tu, kenapa? Input tu yang menyebabkan ada pelaburan tu. Memanglah ada proses, betul? Input tu kenapa boleh ada pelaburan? Ada tak orang yang tak buat pelaburan pagi-pagi? Ada tak? Tak, bukan maksud saya. Adakah anda melabur tiap-tiap hari? Adakah anda membuat pelaburan tiap-tiap hari? Tak semestinya, betul? Time apa kita buat pelaburan yang banyak? Time penuh. Betul? Sebab apa penuh? Sebab makan banyak. Betul? Sebab makan banyak bawa dia pelaburan. Betul? Pendapatan kita, saya nak cerita, bukan, maaflah saya kata kotor. Pelaburan ni hanya boleh dilakukan oleh orang yang ada banyak pendapatan. Faham tak? Orang yang tak ada pendapatan, janganlah melabur. Awak makan pun tak cukup, kenapa awak melabur? Faham tak? Tak, ini pelaburan betul-betul, bukan pelaburan tadi pula. Ini bukan pelaburan tandas. Pelaburan betul-betul. Pelaburan sama ada saham, hartanah, apa-apa sahaja bentuk pelaburan hanya untuk orang yang dah stabil. Dia ada duit lebih. Maksud duit lebih tadi apa? Yang ni saya bincangkan tadi, 18,000 bersih. Jangan awak jadikan masuk dia dekat bahagian belanja ni. Jangan. Apa trend sekarang yang orang sebanyak guna? Melabur dalam ASB, buat loan. So awak pergi dekat ASB, dekat Maybank habisnya akan ada orang approach awak, nak tak melabur dalam ASB, awak pinjam 100,000. Lepas tu awak akan, jadi bila kita pinjam 100,000 cash, kita akan ada ASB 100,000, betul? Dengan harapan, ini kena tunjuk figure kat bawah, nampak? Mana pen tadi hilang? So 100,000 ni dia akan bagi trend ASB 100k. Trend ASB dia bagi dividen dalam 8 ataupun 6%, 7% itulah. Setahun. Bermaksud katalah okey, dalam masa sama, kalau kita pinjam daripada Maybank, kita buat loan kan. Dia kata kalau kita pinjam 100k, awak punya pinjaman kadar rate dia 4%.
Bermaksud ada baki 2%. Bermaksud ada beza 2%. Maksudnya apa yang kita akan dapat lebih, kita akan dapat 2% untung. Untung daripada 100 ni. Faham tak? Boleh dapat tak dia punya macam mana boleh dapat untung kat sini? Mengapa orang terjebak dengan pembiayaan macam ni? Oh, ya ke? Ya ke? Yelah. Awak pinjam, awak bila melabur dalam ASB, awak akan dapat 6%. Maksudnya 100,000 dalam 6%, secara mudah. 100,000 dapat darat 6%, berapa lebih kurang? Kira 100,000 darat 6%? 600. 600 sikit je. 6,000 ke 600? 6,000. 6,000. Tak apalah. Kalau dah 100k, 4,000. Bermaksud akhirnya setahun awak akan dapat 2,000. Katalah contoh contoh pengiraan kasar lah. Siapa nak bagi 2,000 kat awak? Dia punya promoter tu kata, siapa nak bagi 2,000 kat awak free-free? Awak tak buat apa-apa pun. Awak just isi form ni, awak isi je form ni, bagi IC kat saya uruskan semuanya. Ya ke? Awak nak tak 2,000 setahun? Nak. Isilah form ni. Kan? Mana ada buat apa-apa tak? Ada buat apa? Ada juga sign. Nama tadi, isi nama bla bla bla. Dapat 2,000. So ini adalah bahaya. Kenapa saya kata bahaya? Masa dia janji apa? Buat tadi dia kata 4%. Adakah 4% ni fix every year? No. Tak fix, tuan-tuan. Tidak ada jaminan yang mengatakan 4% ni akan kekal 4% sepanjang 30 tahun ataupun sepanjang tahun kita melabur. Sama juga dengan 6% dividen ni. 6% ni confirm ke? Tak confirm, tuan-tuan. Namanya prediction. Dan trend ekonomi sekarang macam mana? Merudum. Sekarang ni trend ekonomi merudum. Kita kena hati-hati dengan pelaburan kita. 6% is not confirmed yet. Sekarang ni inflasi. So mungkin dividen akan berkurang dan sebagainya. So jangan melabur sekiranya anda tidak ada lebihan. Hanya masa ada lebihan saja anda melabur. Okey. Kemudian kita main sikit. Who wants to be a millionaire? Kita ada dengar lagu dulu. Dalam sedia untuk main. Kena tutup lampu ni betul je cik. Pernah zaman korang ada ke ni? Ada. Baik, adakah anda bersedia? Soalan pertama. Are you the next Muslim A? Saya boleh. B, tak pasti. C, boleh kot. Nak tanya mak jap. Okey. Soalan pertama. Berikut adalah institusi penyedia amanah saham kecuali Great Eastern Takaful, Tabung Haji, ASB, C, ASB, Great Eastern D, Great Eastern tak ada ayat. Soalan pertama dah tak ada ayat. Takaful. Tanya mak. Tanya mak. Okey, apa jawapan dia? D. Ramai yang jawab A saya dengar. Kita tengok jawapan A adakah betul? Ting. Tak ada bunyi. So betul jawapan dia Tabung Haji Okey, soalan kedua. Dah balik ah. Siap 2%. Institusi yang mengawal saham di Malaysia. Jawapan dia? SC, Security Commission. Oh, sebelum tu saya patah balik soalan tadi. Okay, so ASB confirm saham, amanah saham Bumi Putra. Confirm lah amanah saham. AHB, amanah hartanah Bumi Putra pun jenis saham juga. Great Eastern Takaful pun melibat, ada juga saham-saham dia sendiri, amanah saham dia. Tabung Haji dia tak saham, dia bukan saham. Awak melabur dia sebagai simpanan. Sebenarnya simpanan. Dia bagi dividen pada awak setiap tahun. Okey. Tadi jawapan di SC, kita tengok jawapan betul. SC. Ramai kata SC, betul ke tak?
Betul. Jawapan dia betul. Okey, soalan seterusnya. Wang penyertaan untuk masuk pertandingan futsal. Pernyataan ini berkaitan dengan riba, penipuan, maisir, gharar. Jawapan dia maisir. Kita lihat adakah jawapan anda. Ada yakin? Anda ingin kunci jawapan anda? Kita kunci jawapan. Teng teng, tak bunyi. Saya tak sempat nak buat teknikal. Okey, betul jawapan dia. Saja je kita nak ulang kaji. So kategori orang bila dapat duit ada satu kategori. Ada satu kategori dan ada kategori kedua. Dapat gaji, dapat duit. Kategori A dia belanja dulu. Kemudian dia simpan kemudian. Ada orang yang dia dapat gaji, dia simpan dulu baru dia belanja. Anda jenis bagaimana? So kita kena tengok kita kategori yang mana Baik, sepatutnya duit bila kita simpan duit kita kena simpan paling minima 3 bulan gaji kita. Untuk apa kita simpan ni? Untuk kecemasan dan sebagainya. So kalau kita ada 3,000, kalau kita gaji 3,000 kita kena ada 3,000 kali 3, 9,000 simpan dalam bank. Ada simpan 9,000 dalam bank? Tak ada kan? Tapi memang awak tak bekerja lagi pun. Berapa duit yang awak simpan sekarang? 5,000. Banyaknya duit awak. Dahsyat lah. 5,000 tak kerja lagi, ada 5,000 dalam bank. Memang dahsyat. Baguslah. Tapi saya rasa mungkin duit Fahma kot. Duit sendiri. Tapi 5,000 kalau awak letak di dalam, macam zaman awak ni, bagi saya rugi kalau letak di dalam akaun simpanan. Sebab akaun simpanan bagi awak cipun. Baiklah letak kat tabung haji ataupun letak kat public mutual ataupun tempat-tempat lain. Okay. Ataupun awak boleh labur dalam saham amanah. Macam saya cakap tadi, antaranya amanah ASB tapi dia haram masuk dalam AHB. Tapi nak keluar susah. Yang paling senang sekali awak melabur ialah dalam tabung haji. Sebab tabung haji awak tu, awak dikira labur tau, dia bagi dividen yang banyak dan dia senang nak keluar kalau awak ada kecemasan. Dia tak sama ASB. ASB ni awak labur, awak nak keluar dia lencam tau, kena isi borang lah, apalah leceh. Tapi sekarang tabung haji kalau nak keluar ATM boleh cocok. Tapi awak kena link kan dengan tabung haji. Bank Islam boleh, bank rakyat boleh, bank muamalat saya tak sure sama ada dia ada agreement dengan tabung haji atau tidak. Tapi bank Islam confirm. Dan duit yang kita simpan juga sebenarnya kena ada masuk ke bahagian takaful. Kenapa saya kata begitu? Sarana Al-Quran untuk menyimpan. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Yang maksud kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Sebenarnya amalan untuk kita menyimpan adalah saranan daripada Al-Quran sendiri, daripada surah Yusuf. Kalau awak pernah baca cerita surah Yusuf dan kalau awak mengikuti segmen Ibrah dalam radio IKIM setiap hari Isnin petang, Rabu ke saya lupa dah, daripada Ustaz Asy'ari, merupakan senior saya di UIA kak. Dia cerita macam mana cerita. Awak kena tengok lah, awak kena luangkan masa buka radio IKIM petang-petang. Radio IKIM ni memang talk dia memang bagus-bagus. Memang boleh input yang banyak pada awak dari sudut apa-apa saja, dari sudut agama, dari sudut financial pun ada dia ceritakan. So daripada sini kita faham kena simpan. Sebab kita bukan sentiasa dalam keadaan stabil. Kita bukan akan keadaan selesa sepanjang masa. Suatu hari nanti kita akan ditimpa musibah, dan musibah itu memerlukan kewangan yang kukuh untuk anda selesaikan masalah itu. So kita akan ada simpanan. Dan hadis pun ada sebut ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu lagu Rehat kan. So hadis apa dia punya matan ni saya lupa dah. Igtanim khamsan qabla khamsin. Itu dia punya bahasa Arab dia. Kena tahu tu budak UAE. Kena tahu. Saya pun accounting, bukan saya IRK. Saya bukan Islamic ni, boleh tahu. Kena hafal. Awak budak UAE kalau tak boleh kita sekirah fail. Itu je dia cakap. Sebab pergi bila awak
pergi balik kampung awak balik kampung, belajar mana ni? UAE. Jadi mak? Tak ada, saya ambil Mac. Saya ambil Mac. Boleh cakap gitu tak? Contoh. Ni ada orang jenazah mati ni, awak budak UAE kan? Pergi uruskan solat jenazah. Solat jenazah. Orang tak pernah tanya pun awak khusus apa. Dia tanya awak UAE je, awak mesti ustaz. Betul. Awak mesti ustazah. Betul. So kena hati-hati. Budak UAE dia mesti kena ada peluru. Peluru bukan peluru tumpul ataupun parang yang tumpul. Dia mesti tajam. Baca hadis, mestilah baca matan Arab dia. Baca ayat Al-Quran, baca yang bermaksud. Ayat Al-Quran, Allah yang bermaksud. Allah macam rendah tarafnya. Patut kena baca matan dia punya Arab dia tu. Barulah setuju betul. Okay. So kena hafal. Ini hadis yang biasa. Soal apa dengan singgit? Nasi lemak. Betul. Apa lagi yang boleh buat dengan singgit? Aiskrim. Dadih. Dadih. Tol. Tol mana lampai tak jari. Okay. So macam-macam kita boleh buat dengan singgit kan? Roti sosis. So kalau awak simpan dalam akaun bank, awak akan dapat dalam tempoh 30 tahun. Kita nampak, saya tunjuk awak macam mana boleh nampak. Saya tunjuk cara guna Excel. Dah 12.30 dah, sikit lagi masa saya. Tak apalah, saya tak nak ajar lah, tak sempat. Nak tunjuk guna Excel. Tak dia buat kesimpulan pun tak apa. Kesimpulan dapat 10,364 lah. Macam mana cara dia? Macam mana boleh dapat dalam masa 30 tahun boleh dapat ni. Boleh dapat banyak tu. Kita guna Excel mungkin ada yang tak mahir guna Excel. 2 tahun lama. Sehari katalah kita simpan RM1 sehari. Saya kata bermasuk kalau sebulan jadi berapa? 30 kan? 30 dalam masa sebulan. So kita ada sebulan ada 12 kan? Dan 12. So kalau kita guna kaedah ni, kita pilih dua ni, kita drag macam ni terus dia akan jadi 12. So ni 12 bulan ni. 30 ni kalau saya drag satu, dia akan terus jadi 30. Jadi 30 dah 12 berapa? Tak tahu kan. Malah nak kira, tekan je macam ni. Pap automatically terus dapat 360. Dalam masa setahun, ini dalam masa tahun pertama, ni bulan, ni tahun. Sini bulan kedua, tahun kedua. Okay, katalah kita nak tahu kita dalam masa 30 tahun. Kita drag sampai 30 tahun. 30. Saya kecilkan sikit bagi nampak semua. Maksudnya sekarang ni 30 ni, katalah setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun kita memang melabur 30. Kita drag terus ni macam ni. Lepas tu kita tekan macam ni, kita buat macam ni. Ada macam ada satu line kosong sini kan? Ada satu line kosong, kita tekan simbol sama dengan ni, dia keluar. Dia keluar ni, bawah ni. Semua 360 bawah ni. Dia automatically keluar. Bawah ni. Bermaksud setiap tahun ada simpan 360. Jadi pada hujung tahun 360 kita dapat berapa? Nak tahu dia, kita simple je. Cik balik, select ni sampai hujung tahun ni, tekan tambah. Nampak, so kita akan dapat figure ni. Berapakah figurenya? 10,800. So kalau kita simpan RM1 sehari, dalam masa 30 tahun kita akan dapat 10,800. Itu kalau kita maintain simpan. Banyak sikit 10,800 tu. Boleh pergi haji. Tak banyak manalah. Maksudnya kalau umur awak sekarang 20, dan masa umur 50 awak ada 10,000. Kalau awak simpan RM1 sehari. So tu kalau simpan RM1 sehari saya ni salah ni. 10,364 ni salah. Sepatutnya 10,800. Salah ni, slide orang bagi kat saya. Tapi ni simpan kat bank. Bank kalau kita simpan macam saya cakap tadi, sebulan bagi berapa? 7 sen je. 7 sen. Kalau setahun tak sampai RM1 pun kan. Katalah RM1 je setahun dia bagi. Kalau 30 tahun? Oh, RM30. Maksudnya awak ada 10,800, RM3. Itu yang awak akan dapat pada hujung tahun. Tapi apa bezanya kalau simpan dalam takaful sebagai contoh? Awak simpan dalam 3 ni, awak bukan setakat awak cipta dan awak dipanggil cipta dan simpan. Awak simpan pada tempoh 30 tahun nanti. Bila sampai 30 tahun awak boleh dapat
12,161. Ini perkiraan ni kira umur 22 tahun. Umur 20 tahun, pekerjaan yang tak berbahaya lah, dan tidak merokok. Ni orang lelaki contoh. Cara pengiraan mungkin ada berbeza lah, pengiraan sebenar. Okay. Apa yang awak akan dapat? Awak bukan setakat dapat duit tu nanti 30,000, 12,000 pada masa depan, tetapi awak akan dapat insurans ataupun takaful. Bila awak mati, bila awak hilang kekal upaya, kematian ataupun hilang upaya kekal. Maksudnya matilah, ataupun awak hilang upaya ni, maksudnya bukan koma, tak boleh buat apa-apa, tak boleh bergerak, hidup tapi macam mayat, awak akan diberi 30,000. Faham? Menghidap satu daripada 36 penyakit kritikal. Contoh, dapat sakit jantung, dapat buah pinggang, dapat takaful bagi 18,000. Kalau mati ada orang pula bagi khairat kematian 2,000. Badal haji, kalau kita tak sempat nak haji, orang akan bagi 3,000. Great Eastern akan bagi, takaful akan bagi. So mana untung? Simpan RM1 dalam bank biasa ke simpan RM1 dalam takaful? Untuk simpan takaful. Betul? Saya tunjuk satu masalah yang kenapa ramai orang. Betul tak kalau ada ejen, biasa tak ejen takaful datang kat awak, lepas tu awak akan lari? Betul kan? Itu adalah satu fenomena yang biasa. Dan bila orang terjumpa, dia akan kata kat awak apa? Awak akan jawab apa kat dia orang? Saya dah ada takaful. Betul? Itu yang jawapan yang biasa akan digunakan. Sebenarnya saya dulu rasa tak penting juga takaful ni. Tapi bila dah dapat orang panggil hidayah tu, barulah rasa penting takaful. Takaful ni sangat penting. Saya tunjuk kereta akbar terus. Okay. Tak suka menunggu bosan, tunggu doktor 3 jam. Pesakit di bawah ni masa nak cari. Okay. Pesakit parah hati buntu cari wang untuk rawatan saudara 3 anak. Bila kita dah kena mati, bila kita kena penyakit yang kritikal. Ramai orang kena penyakit kritikal sekarang. Ramai. Awak rasa awak macam ni, sihat-sihat macam ni, rasa sihat ke sepanjang masa? Tak, kan? Tiba-tiba je tahu ada kanser. Biasa tak umur muda macam awak ni, macam saya ni, kena kanser? Biasa biasa. Dah menjadi trend sekarang. Bila nak masuk kanser ni atau kena penyakit buah pinggang, kita kena pergi mana? Kena pergi hospital. Bayar hospital murah ke mahal? Kalau penyakit besar ni mahal. Siapa nak bayar ke kita? Tak ada siapa nak bayar ke kita. Kalau kita tidak menabung dalam takaful sekarang, tuan-tuan, puan-puan, akibatnya kita akan menyusahkan orang lain, ataupun akhirnya kita akan mati je. Kalau tak ada orang nak bayar kat kita, apa kita akan buat? Mayulah. Pergi kat surat khabar, mana nak cari 500, pergi buat surat khabar kat Metro. Malu tak rasa? Buat iklan satu dunia tahu kita susah. Jual rumah untuk rawat penyakit, kan? Sebab tak ada duit, tak ada simpanan. Terpaksa gadai segala-galanya, pinjam dengan mak bapak, pinjam dengan saudara mara. Ingat saudara mara nak bagi. Kalau nak pinjam 10,000, 20,000, bagi tak agak-agak? Ada yang bagi, ada yang tak bagi, kan? Walaupun kadang kita sakit. So kena ada simpanan, tuan-tuan. Bila hospital pula semakin besar, hutang halang masuk syurga. Dan kadang-kadang kita mati dalam keadaan hutang. So hati-hati, tuan-tuan. Bapa kudung risau masa depan anak. Tengok. Bila dah kudung, anak-anak ramai. Isteri lagi nak sara macam mana? Dia nak kerja tak boleh, kan? Ada gaji tak? Akhirnya dah lah susah diri sendiri, menyusahkan pula isteri dengan anak. Apa yang jadi? Isteri terpaksa bekerja dengan anak yang ramai. Apa yang kesian pada anak-anak dia? Anak merempat, anak tak cukup makan. Betul tak? Itu realiti kehidupan sekarang. So anda kena ada takaful. So kita takaful ni kadang-kadang kita rasa, oh, aku kena bayar RM1 sehari, ataupun aku kena bayar RM20 sehari. Ikutlah package yang kita nak ambil. Orang yang kaya dia ambil lah package yang mahal sikit. Paling murah package takaful yang ada sekarang RM1 sehari. Maksudnya sebulan RM30, RM25 pun ada. Tapi coverage dia tak sama lah. Orang yang ambil sikit, contoh dia ambil RM25, cover dia contoh bila dia mati, dia meninggal, simpanan dia nanti 30 tahun nanti dapatlah RM12,000, kan. Tapi kalau orang tapi tak ada medical card, maksudnya dia tak boleh. Kalau dia sakit, dia nak pergi hospital swasta, tak boleh lah. Kalau mungkin dia ambil package yang mahal sikit, RM100, RM100.5 ke, kan. Kalau ada sakit-sakit, boleh pergi hospital swasta. So, nak pergi hospital swasta kan, nak pergi hospital kerajaan kalau diberi pilihan. Mesti nak pergi hospital swasta, kan. Orang yang pergi dapat takaful ni, dia pergi hospital swasta kena bayar tak? Tak, semuanya takaful yang
sponsor. Bukan sponsor lah, akibat awak mencarum lebih awal. Tapi kalau awak dah sakit baru nak mencarum boleh lah? Tak boleh. Dia tak boleh mencarum waktu awak sakit. Ramai je orang pelik. Oh, takaful ni kalau nak tolong orang yang sihat-sihat je. Maksudnya kita yang sihat ni yang dia apa ni. Memang kalau awak sakit, awak baru nak masuk, sebenarnya awak membebankan orang lain. Takaful ni apa sebenarnya? Takaful ni saya bagi mudah cerita ke awak, dia sebenarnya adalah satu konsep tolong menolong antara ahli. Kita ibaratnya sedekah. Sedekah, biasa tak kita bersedekah dengan orang? Ada tak kita pergi masjid, kita sedekah, kan? Inilah satu-satunya sedekah ataupun pemberian yang kita bagi, suatu hari nanti mungkin akan dapat kita. Kita sedekah contoh RM30. RM30 tu akan dapat ke kita tak? RM30 tu kalau ikut yang tadi tu akan dapat ke kita dalam masa 30 tahun akan datang. 30 selama 30 tahun, akhirnya awak akan dapat balik duit yang awak letak tu. Plus kalau apa-apa terjadi, tetap awak dapat juga, kan? Tapi ada juga takaful yang awak 30 bayar, akhirnya awak tak akan dapat apa-apa. So awak kena lihat package yang awak masuk. Jangan masuk suka-suka hati saja. Kena tahu package apa yang awak masuk. Sebab ada yang awak bayar 30 setahun, sebulan, ada yang awak bayar 100 sebulan, tapi dia masuk hanya dalam akaun tolong, tabaruk namanya, akaun tolong-tolong orang. Maksudnya setiap bulan tu 100, ini khas untuk aku tolong orang saja. Maksudnya kalau orang susah, mana datang duit tu? Nak cekau 18,000, 20,000 nak masuk bayar bil hospital, mana datang duit tu? Datang pada duit kita lah. Daripada duit saya, datang pada duit awak. Yang kita gabung-gabungkan, akhirnya kita menyara orang ni bayar hospital. Bagus, boleh tak kerja macam tu? Boleh lah. Sebenarnya bila kita masuk takaful ni, sebenarnya kita membantu orang lain dalam keadaan susah. Dan kalaulah kita susah tiba-tiba, kita yang ditimpa, duit tu akan datang kat kita pula. Na'udzubillah min zalik, kita tak nak. Tapi kalau kita tak sakit, alhamdulillah lah, tak dapat apa-apa. Kita niatkan duit yang kita bagi tu, moga-moga dapat pahala lah, kita tolong orang, kan? Memang kita tak kenal siapa yang kita tolong kita. Tapi itu bukankah itu yang terbaik? Bila kita tolong orang, kita tak tahu pun siapa yang kita tolong, kan? So kita kena ada takaful, Baik. So kita kembali pada slide kita. So kesedaran perlu ada takaful ni kena sedar daripada peringkat awak. Kalau boleh, masuklah lebih awal. Sebab lagi awal awak masuk, dia punya premium yang awak bayar tiap-tiap bulan tu tak terlampau tinggi. Lagi tua awak masuk, lagi mahal awak kena bayar. So awak akan jadi lagi untung. Dan macam saya ni orang yang kedekut sikit. Macam saya ni pun orang yang kedekut. Nak bayar RM30 ni bukan senang. Cara berfikir dia macam mana? Biasa orang berfikir macam ni, macam saya ni. Oh tak apa, jangan risau. Sebab suatu hari nanti aku akan dapat balik RM30 tu. 30 tahun akan datang aku akan dapat balik duit tu. Plus benda-benda lain. Aku kalau letak RM100,000 lagi banyak. Kalau awak letak RM100 setiap bulan, awak akan dapat sampai beratus-ratus ribu pada masa ke depan. Itulah bentuk simpanan. Simpanan ni bukan untuk sekarang, untuk masa depan. So pentingnya kita menyimpan. Okey, wang masyuk yang lain. Ada masa lagi ke ni? Antara yang lain, wang masyuk yang lain kita adalah melalui online, melalui online. So online ni antaranya perniagaan online. Kalau siapa biasalah perniagaan online. Ada siapa buat perniagaan online? Dia jual baju, dia tangkap gambar, dia post kat Facebook, baju RM30 je. Orang pun like semua like je, tak nak beli pun, kan? So ada yang beli, dan sebenarnya industri ni masyuk, memang masyuk. Kawan saya jual tudung, dia beli dalam, sebab dia beli pukal secara banyak, dia dapat RM5 je, dia jual RM10 untuk satu RM5. Untung, memang untung. Tapi rencam dia adalah khas untuk orang yang suka Facebook lah. Setiap kali update kan. Saya bukan orang yang suka tengok Facebook. Jadi dia kena ikut kita lah, kesesuaian dia, kan. Kawan saya berniaga online, dia dapat RM3,000 sebulan. Main online je. Kerja hakiki ada, gaji tetap jalan RM3,000 campur RM3,000 online. Apa kerja dia? Malam-malam buka Facebook, update status. Orang bayar guna online, transaksi tak ada jumpa pun. Apa yang dia buat, contoh tadi tudung, dia lipat-lipat, dia buat cantik-cantik, dia post. Itu dia pagi-pagi, rutin dia pergi jawab post. Simple. Tapi tak semua orang boleh buat kalau nak berjaya lah. Ada yang okey, ada yang tak okey. Ada juga yang dia tak dapat pun ada. Diumumkan ketibaan Abang Osama, speaker awak untuk petang ni. Dan ada juga kita daripada wang masyuk ni, daripada kita buat survey ataupun pernah dengar tak monkey survey? Survey monkey. Dia bagi every survey awak ada 5% ke 10%. Tapi bagi saya ini bukan signifikan lah. Atau ni satu lagi, affiliate. Pernah dengar tak kata affiliate? Affiliate pernah? Affiliate ni contoh bila awak klik, awak akan dapat every klik akan ada percent commission untuk awak.
Ni siapa yang suka Facebook, suka blogging,